رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Boleh on lah, on video tu. Tak payahlah malu-malu kawan kamu. Tapi pastikan aurat. So pastikan juga ahli keluarga kamu jangan ada nampak lah yang kalau ada ahli keluarga yang tak yang tak tutup aurat, kalau boleh jangan bagi nampak dalam video Sebab ni Ustazah record nanti tak masuk dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah hari ni kelas pertama bahasa Melayu untuk tahun 5 Bagita. Kita akan buat ulang kaji sikit. Kita tengok penulisan. Hari ni kita tengok bahagian penulisan. Kita review balik, kita ulang kaji balik untuk macam mana format karangan. Okay. Cuba angkat tangan berapa orang yang belum ambil buku. Angkat tangan je. Kita nak tengok berapa orang yang belum ambil buku tulis. Semualah buku tulis, buku teks. Angkat tangan. Buku teks ini saya tak ada. Buku tulis. Amirul Imran pun belum ambil buku tulis kan? Ya. Tak apa. Buku tulis warna merah tu. Tak apa. Oh, kita ada kawan yang baru. Kamu dah kenalan belum dengan kawan baru? Kenalan dengan Alia. Alia nama kawan baru kamu. Apalah kita tak sempat lah nak berkenalan untuk sesi Zoom ni nanti. Tak sempat nak belajar. Okey, baik. Ustazah share format karangan tidak formal. Okey, jom kita tengok. Kita ulas kembali macam mana bentuk karangan tidak formal. Sudah share screen. Kalau bercakap, balik Izan bercakap, Arab bercakap. Assalamualaikum Patricia. Okey, jom kita tengok format karangan tidak formal. Okey, semua boleh nampak tak? Okay. Nampak kan? Nampak. Very good. Okey, sekarang kamu dah nampak sangatlah. Okey, kalau boleh fokus ya, jangan diseng. Kalau boleh mute dulu. Kalau ada keperluan nak sembang, jangan sembang lagi kecuali nak tanya soalan. Baik, tengok format karangan tidak formal. Okey, ingat kamu dah sampai kamu sekarang dah berada di tahun 5. Tak bolehlah tulis karangan 50 hingga 60 patah perkataan je. Kena kena tambah baik. Patah perkataan tu 80 hingga 120 patah perkataan. Tawarkanlah nak UPSR kan. Jadi ustazah nak cerita apa? Fakullah, Fakullah tolong fokus. Fakullah tolong fokus. Apa yang ustazah bagi tahu ni? Belajar online pun macam belajar dalam kelas Okey, kamu kena tambah baik, buat karangan tidak formal 80 patah perkataan hingga 120 patah perkataan. Okey. Kalau kamu sebelum ni buat karangan, ada pendahuluan, ada 2 isi kemudian penutup, kamu kena tambah baik. Cuba tengok kat sini, kalau boleh semua nampak kan? Okey, tengok ada pendahuluan. Ustazah tak tahu boleh conteng ke tak. Ustazah cuba untuk conteng. Boleh conteng. Okey, ni. Sorry.
Pendahuluan. Nampak tak Ustazah? Assalamualaikum Muhammad. Okey, sihat Muhammad ngantuk lagi. Okey, tengok kat sini. Ni adalah pendahuluan. Okay, cuba tengok. Mana saya nak padam ni ya? Sekejap. Pendahuluan. Lepas tu kita ada isi pertama. Kita ada isi kedua. Kita ada isi ketiga. Kita ada isi keempat. Dan kita ada penutup. Tahu nak buat karangan, kena ingat, kena ada pendahuluan, kena ada isi, kena ada penutup. Okay, kalau sebelum ni Ustazah ajar, kamu kurang-kurangnya buat 2 isi je kan. Contohnya isi pertama, isi kedua, kamu buat 2 isi je. Jadi tahun ni kena tambah baik, kena tambah lagi sekurang-kurangnya 2 lagi isi. 4 isi. Bila Ustazah sebut pendahuluan, isi dengan penutup tu adalah merujuk kepada rangka karangan. Faham Zafran? Zafran okey? Okey. Buat karangan ni dia kena ada pendahuluan, isi 1 sehingga 4. 1 sehingga 4 kena ada isi. Apa yang kita nak buat dalam karangan tu. Dan last sekali kena ada penutup. Okey Adia? Clear kat situ. Kita tengok yang kat bawah sikit, dia ada bagi tips. Ni kalau siapa dapat dah ambil buku Go Practice penulisan, kamu boleh tengok muka surat tip 57. Kalau siapa dah ambil buku Go Practice penulisan, agak kongsikan buku ni sebenarnya. Go Practice penulisan tahun 5, muka surat 57. Zafran dah ambil, boleh tengok muka surat 57. Ustazah ambil gambar PDF dekat buku tu. Go Practice penulisan 57. Kamu tengok kat situ. Sebelum tu hari Nasyid ni. Okey. Seterusnya, tengok bahagian bawah dia ada bagi karangan. Siapa listen tolong mute. Ustazah tak nak check siapa. Ustazah rasa mungkin dia ada 2 device tu. Dia macam gangguan signal. Ni ke? Dina baik komen. Ya, dia di sini. Go Practice Go Practice penulisan tahun 5. Okey, cuba tengok dia bagi tahu apa tu tips tu. Pertama, tips nak tulis karangan ni, kamu haruslah mempunyai pengetahuan yang luas. Fokus. Kamu haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang sesuatu tajuk yang ditulis. Tolong mute ya, siapa rasa dia macam ada saya rasa Dia ada pakai telinga. okey, sorry ya, Ustazah mute semua. Ustazah mute dulu semua. Sorry, Ustazah tahu siapa yang mungkin dia ada masalah. Bunyi apa tu ya? Okey, Ustazah dah berjaya detect Amirul Imran. Dia bunyi something dekat dia punya surrounding. Okey, baik. Fokus balik pada tips kita nak buat karangan ni. Kamu haruslah mempunyai pengetahuan yang luas. Apa maksud pengetahuan yang luas? Kamu kena ada pengetahuan am. Maksudnya pengetahuan am ni, kamu kena
sekolah rendah dah start membaca surat khabar. Bising ya, saya tak tahu asal dia bising tu. Tolong semua tolong mute. Tolong mute semua. Ustazah Agustina. Okey dah. Okey baik. Okey, tip pertama tadi, kamu mempunyai pengetahuan yang luas. Tolong banyakkan membaca. Murid-murid tahun 5 batuta, Ustazah tekankan tolong banyak membaca bahan. Kena rajin membaca. Kan PKP kamu duduk kat rumah selain pada kelas online dengan buat homework, tolong banyakkan bahan membaca. Sekarang ni bahan membaca bukan je buku saja kan. Surat khabar ada, melalui media sosial, dengan pantauan ibu ayah kamulah. Kena banyakkan membaca. Tahun 5 ni dah tak boleh malas-malas dah. Selain daripada kamu belajar kelas ni, kamu kena cari inisiatif untuk banyakkan membaca. Kamu ingat tak? Suka untuk saya tunjukkan contoh, seorang murid dalam kelas kamu ni, 5 batuta ni. Ustaz tengok karangan ni bagus. Jadi bila Ustaz tanya dia, rupanya dia suka membaca dekat rumah. Dia baca je buku kakak-kakak dia. Dia banyak baca majalah. Jadi bila dia banyak membaca, pengetahuan dia jadi bertambah. Okey? Satu lagi tahu. Yang kedua, setiap isi atau idea yang diberikan hendaklah disokong dengan huraian dan contoh. Okey, contoh tajuk karangan, cara-cara hendak menjadi pelajar cemerlang. Kamu bagi tahu salah satu cara untuk menjadi pelajar cemerlang, kamu bagi tahu hendaklah mempunyai jadual belajar yang teratur. Jadi macam mana kamu nak hurai? Takkanlah kamu nak tulis satu ayat tu saja, ayat tu saja, mestilah kamu kena hurai. Macam mana nak buat jadual belajar yang teratur? Bagi contoh. Nak hurai dengan contoh tu, kamu kena banyak membaca. Okey, yang ketiga dia kata, gunakanlah bahasa yang tepat dan ringkas agar mudah difahami oleh pembaca. Ni maksudnya kamu kena gunakan bahasa yang betul lah. Dan kamu kena huraikan dengan cara yang seolah-olah kamu sedang memberi penerangan. Kamu bercakap dengan orang lain, kamu nak cerita tu. Kan? Kalau contoh kamu nak bercerita dengan kawan kamu, mestilah kamu bercerita dengan bersungguh-sungguh. Supaya kawan kamu tu faham cerita kamu. Macam tu juga kamu tulis karangan. Kamu tulis karangan tentang sesuatu tajuk tu, kamu tulis betul-betul, kamu terangkan dengan tepat supaya orang yang membaca karangan kamu tu faham apa yang kamu nak sampaikan. Yang last sekali, selitkan kata-kata hikmah dan peribahasa agar karangan kamu lebih menarik. Apa kata-kata hikmah? Contoh kata-kata hikmah, masa itu emas. Contoh kata-kata hikmah ni kata-kata yang motivasi lah kan, kata-kata yang memberi semangat. Siapa contoh ni? Kata-kata hikmah, masa itu emas. Maksudnya menunjukkan waktu itu sangat berharga kan. Dan peribahasa, contoh peribahasa satu, sebut sikit Zafran. Siapa boleh sebut satu peribahasa yang dia tahu? Sekejaplah, Asna. Astagfirullah. Sekejaplah, Asna. Tak ada orang lain pun. Saya. Siapa tahu satu peribahasa? 4 tahun dah sekolah, satu peribahasa tak ingat. Cuba bagi tahu salah satu peribahasa yang kamu ingat lagi. Tahun lepas banyak kita belajar peribahasa. Harapkan pagar panjang sangat. Ya, panjang sangat. Apa? Jangan. Kuat sikit. Fokus. Kuat sikit Usna. Usna nak cakap sesuatu tu. Apa Usna? Usna ingat lagi. Fokuslah tu. Jawab. Jawab. Khalid nak tolong Husna. Siapa nak tolong Husna? Siapa nak tolong kawan kamu ni? Bagi tahu peribahasa satu. Ada yang tak tahu peribahasa. Koyong. Tapi tak nak lah.
Koyung so tak dengar sebab Ustazah mute dia. Malu. Mak Koyung sebut satu contoh peribahasa. Pandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Contoh peribahasa yang sangat bagus. Sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Tu boleh kita masukkan dalam karangan untuk pelajaran kan. Contoh dia budak tu dia buat perkara yang tak baik, lepas tu dia akhirnya terdedah perkara yang dia buat tu. Kita boleh guna ayat peribahasa sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Jika kamu letak kata-kata hikmah dan peribahasa dalam karangan, orang baca karangan kita jadi seronok. Dan dapat markah lebih. Dapat markah lebih. Contoh Azman dia kata, Alamak Ashraf dia kata dia ada banyak buku peribahasa kan. Bagus. Jadi nanti kalau ada peluang buku lebar, boleh cari buku peribahasa. Okay, selesai Ustazah bagi dulu Buka lah tu pakai karangan. pakai tu. Buka tu. Okay, Ustazah mutekan beberapa orang sebab mungkin bising sikit suasana dia. Okay, selesai untuk format karangan. Okay, semua dah ingat balik lah kan? Format karangan kena ada pendahuluan. Lepas tu kena ada berapa isi sekurang-kurangnya? Tahun 5. 8 isi? 4. 4. Lepas tu lepas isi kena ada apa? Kena ada penutup. Okay, baik. Jom kita nak tengok ulasan. Kita nak tengok ulasan. Kan kalau karangan ada berapa bahagian? Kalau karangan dalam Quran ada berapa bahagian? Siapa ingat? Karangan ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Tadi kita tengok format karangan tu biasa kita nak buat karangan di bahagian C. Ada 2 lagi karangan awak kena buat bahagian B dan bahagian A. Kalau kamu masih ingat Amirul Imran, bahagian C adalah karangan yang masih kita tengok tadi. Bukan abang. Okey. Karangan bahagian B adalah berbentuk ulasan. Kalau karangan bahagian A siapa ingat? Punya ayat. Baik, jom kita tengok bahagian ulasan. Okey, jom kita tengok Ustazah share macam mana untuk karangan bahagian ulasan. Siapa rasa rumah dia agak bising, mute dulu. Okey, baik. Kita nak tengok cara-cara menulis ulasan. Bahagian B lah, biasa ulasan. Ni Ustazah pernah tunjuk tahun lepas macam mana nak tulis ulasan. Okay, panduan tulis ulasan, jangan conteng ya. Siapa tu rasa bosan sangat kan? Kalau tak Ustazah remove kalau Ustazah dapat tahu siapa yang conteng tadi, siapa yang masuk kelas. Okey, tengok. Untuk kita menulis ulasan ni agak mudah berbanding kita buat karangan. Ulasan ni nanti kita akan tengok macam mana nak buat ulasan. Cuma panduan kamu nak buat ulasan, kamu nak tulis karangan, kamu kena ada subjek, penegasan, kata kerja, kata hubung dan penanda wacana. Nanti kita akan tengok apa penanda wacana, apa kata hubung, apa kata kerja, penegasan, subjek ni. Okey, ingat lagi tak penanda wacana ni macam mana? Batrisha, pening-pening ke? Batrisha Zul Azman, pening-pening ke?
huraian idea kamu tu. Antaranya, selain itu, di samping itu, ingat balik. Akhir sekali kesimpulan. Okay, baik, seterusnya. Okay, jom kita tengok. Okay, ni kalau kamu ingat, sudah pernah ajar tahun lepas. Maksudnya baru je lagi. Okay, cara nak menulis ulasan. Okay, contoh. Dalam karangan bahagian B, dia adalah bahagian ulasan. Dia akan bagi tajuk. Dan dia akan bagi isi. Tapi dia tak bagi huraian. Dia cuma bagi tajuk. Lepas tu dia bagi isi 1, 2, 3, 4. Dia tolong kamu bagi 4 isi. Ada. Ya. Saya nak pergi janja sekejap. Okey. Siapa tu? Datanglah Ammar Husaini. Okey. Okey, tak apa, kita teruskan lagi sebab tak lama ni masa yang ada. Nanti kalau kata ni mati, Ustazah bagi link baru kamu masuk balik Boleh? Alright. Nanti tengok balik link baru dekat grup WhatsApp. Kalau kata Zoom ni mati, nanti kamu tengok balik link baru. Masuk balik guna link baru. Okey, baik. Balik semula kepada karangan jenis ulasan. Bahagian B ni. Tak silap Ustazah 25 markah. Ulasan memang dia akan bagi tajuk. Kemudian dia akan bagi isi. 1, 2, 3, 4. Contoh yang lain dia bagi isi. Contoh, nanti saya share lagi sekali. Contoh, saya tunjuk ulasan yang lain yang memang dia akan bagi isi. Ni. Memang karangan jenis ulasan dia akan bantu kamu bagi isi. Tapi dia bagi isi sahaja. Huraian kamu kena buat sendiri. Ya. Fakrullah mana Fakrullah? Ya. Fakrullah mute dulu Nanti kalau nak tanya baru kamu buka suara. Okey, ni contoh ulasan yang lain lah yang dia bagi. 1, 2, 3, 4. Memang ulasan memang dia akan bagi 4 isi. Okey, kita ada lagi 10 minit je. Nanti Zoom ni akan tutup automatik. Tapi kamu masuk link baru nanti kalau Zoom ni dah habis Okay, baik, kita tengok sambung dekat slide tadi. Okey, cara-cara menjadi murid cemerlang dibagi satu. Pertama, isi pertama beri tumpuan semasa guru mengajar. Isi kedua, membuat ulang kaji. Isi ketiga, belajar berkumpulan. Dan isi keempat, siapkan kerja sekolah. Nanti awak nak buat ulasan, tulis 1, 2, 3, 4. Awak kena tanda. Boleh conteng kertas peperiksaan tu. Okey, boleh tak? Amirul Imran okey tak? Nampak tak Ustazah share? Nampak ke? Tak nampak Ustazah. Oh, tak nampak aja. Tak nampak. Okey, sekali lagi Ustazah. Nampak kan? Okey. Ni tajuk ulasan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Tolong tulis nombor dekat sini. Maksudnya nombor 1 yang ni kamu nak jadikan isi 1. Tulis nombor 2, yang ni kamu nak jadikan isi kedua. Yang ni tulis nombor 3 kat tepi ni kamu nak jadikan isi ketiga ni Fakrullah. Siapa conteng tu? Siapkan kerja sekolah. Nombor 4. Amirul Imran okey tak Amirul? Faham tak Ustaz cakap? Laju ke? Angkat tangan. Amirul tolong angkat tangan kalau okey. Okey. Okey, lepas kamu dah tanda 1, 2, 3, 4. Seterusnya kena buat apa lepas tanda tu? Nak buat pendahuluan lah, dah nak start buat karangan. Macam mana nak buat pendahuluan? Dia kata pendahuluan dalam karangan jenis ulasan boleh guna ayat pertama dalam arahan. Sampai di situ. Ada gangguan sikit. Okey, tengok kat sini kata
Mempunyai. Pendahuluan. Gigi. Ya. Okey, untuk pendahuluan dia kata boleh guna ayat pertama dalam arahan soalan ni. Misalnya garis ni, biru ni. Ha ni. Boleh guna ayat pertama mana? Dalam arahan. Dalam arahan soalan. Mana arahan soalan? Ha ni arahan soalan ni. Ni Raja di bawah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Ha ni arahan ni. Janganlah ambil tulisan anda ni. Ni tak bolehlah dijadikan pendahuluan. Ambil ni. Raja di bawah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Pendahuluan sekarang berbentuk dasar ni dia agak ringkas lah. Dia agak mudah. Ustazah, Ya. kena salin ke apa yang Ustazah bagi? Nanti bila dah nak habis kelas, Ustazah bagi tahu mana yang kena buat. Okay? Tak apa, sekarang dengar dulu. Pendahuluan. Okey, dah siap pendahuluan. Jom kita tengok macam mana cara dia buat pendahuluan. Okey, tengok ni. Dia kan tadi dia kata boleh guna arahan kan. Nak buat pendahuluan dia kata boleh guna ayat pertama dalam arahan soalan. Ni. Kita boleh buat pendahuluan dalam karangan jenis ulasan. Kita ambil je kopi. Kita salin balik je arahan yang dia bagi. Kita jadikan pendahuluan. Tengok macam mana dia salin balik, dia jadikan pendahuluan. Ni. Raja di bawah. Tapi dia tak tulislah di bawah. Raja menunjukkan. Terus buat menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Faham? Pendahuluan. Okay. Kemudian hari ni kita nak belajar sampai pendahuluan je dulu. Boleh? Kita nak tengok kamu buat pendahuluan sekarang. Jadi hello? Jadi hari ni ada homeworknya. Jadi hari ni belajar sampai nak buat pendahuluan je dulu. Okey. Kerja rumahnya. Pertama, kamu kena salin balik karangan ni. Ni siapa ada buku tu, salin je kat buku tu muka surat 57. Siapa tak ada tolong rujuk PDF. Ustazah bagi dekat GC nanti. Kalau ada printer boleh print, kalau tak ada print boleh tengok kat telefon, salin balik dalam buku panjang karangan tu. Salin semua ke? Salin semua. Kamu dah lama tak menulis kan? Bagi tangan-tangan kamu tu lembut. Tulis balik. Ustaz nak tengok tulisan yang cantik dan kemas. Tulis tajuk. Ya. Kalau print. Print. Nak buat apa Ustaz kalau dia print? Kalau print, mudahlah kamu nak salin dalam buku. Terpulang lah. Nampak terus ke Ustazah? Dia kena salin lah. Balik karangan ni. Kamu boleh latihan. Kat yang bawah tak payah. Tak payah. Salin yang ni je. Ya. Salin yang Ini dekat buku mana? Ustazah. buku penulisan Go Practice tahun 5. Siapa dah ambil buku dia akan ada. Kalau print Ustazah. Turun pada tampal buku. Salin balik, bukan tampal. Salin. Ustazah nak kamu salin. Ustazah. Ya. Ustazah. Buku tahun 5 Practice Go saya tak ada. Saya tak ambil lagi. Tak apa. Kalau tak ada. Saya pun tak ada. Kalau tak ada, tengok dekat PC. Tengok dekat Google Classroom. Ustazah masukkan PDF dekat Google Classroom. Okay. Ada orang pasang TV ke dekat tepi TV? Saya dah mute dah. Okey, kalau tak ada buku tak apa. Ustazah bagi PM dalam GC nanti. Kamu tengok dalam Google Classroom, kamu salin balik.
Nak print tu kalau kamu ada printer kamu print mudahlah kamu nak salin kan. Kalau kat telefon ni macam susah lah nak scroll, nak kecikkan. Kalau kamu ada print tu senanglah kamu print kamu salin je. Kalau nak tak ada printer tak apa, tak ada masalah. Tengok je dekat telefon ataupun dekat laptop. Kenapa Ustazah suruh kamu salin? Salin jangan semata-mata salin. Salin dan baca dan salin. Cuba tengok macam mana ayat-ayat dia tu. Okey, tu kerja rumah nombor 1. Senang saja salin. Kerja rumah nombor 2. Okey, ada lagi 2 kerja hari ni. Kerja rumah nombor 2. Tolong buat sekurang-kurangnya 5 ayat pendahuluan tentang tajuk ni. Cara-cara menjaga kesihatan. Nak ayat pendahuluan je. Faham tak? Nak pendahuluan je, bukan karangan. Tu buku apa? Buat 5 jenis pendahuluan je. Ustazah, tu buku apa? Ni pun buku Go Practice penulisan juga. Tapi tak apa. Tak payah tengok buku. Kamu tengok yang Ustazah bagi PDF ni. Kamu tulis 5 jenis cara-cara, 5 jenis ayat pendahuluan untuk cara-cara menjaga kesihatan diri. Boleh? Faham tak? Siapa tak faham kat tangan? Tak. Tak faham? Tak. Cepat. Kita tanya tu. Ni, contoh Ustazah bagi ayat pendahuluan yang Ustazah bagi. Okey, berikut Awaklah. ialah cara-cara menjaga kesihatan diri. Tu satu ayat pendahuluan. Ustazah nak 5. Cuba buat 5. Okey, Ustazah akan bagi contoh ayat pendahuluan. Kamu tengok yang tu. Tapi kamu kena sesuaikanlah dengan apa yang ni. Kalau tak faham, bagi tahu Ustazah call. Cepat Amni. Cepat. Lari. Astagfirullah. Habis dah. Ya, Fafrah nak tanya soalan ke? Dah habis dah. Lagi 5 minit nak habis. Ya. Jadi ada 2 homework. 2 kerja rumah. Pertama, salin karangan tadi. Kedua, buat 5 ayat pendahuluan. Tajuk cara-cara menjaga Dia kerja sekolah.